بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, selamat sejahtera. Alhamdulillah kita bersama dalam segmen kali ini. Dan kita sedia maklum, ilmu adalah sesuatu yang tidak akan habis di dalam dunia ini. Dan juga ilmu tidak akan mengira usia selagi kemahuan ada. Dan kita percaya dengan turunnya Iqra, maka kita terus mendalami sehingga zaman ini, dari zaman Rasulullah SAW sehingga sekarang, terus membaca dan membaca. Dan juga di dalam Al-Quran terdapat segala ilmu di dalamnya. Kita percaya di negara kita Brunei Darussalam, setiap rumah yang dihuni oleh orang Islam pasti akan terdapat Al-Quran. Tetapi satu Al-Quran yang akan kita singkap kali ini yang telah berusia 400 tahun. Sesuatu yang di luar dugaan kita dan mungkin tidak terbayang pada kita. Jadi kita terus bersama dengan pemiliknya ataupun orang yang menyimpan, diamanahkan untuk menyimpan Al-Quran yang berusia 400 tahun bersama dengan Yang Mulia Datuk Seri Setia Ustaz Haji Mutusin bin Haji Baki. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Khabar Datuk? Bagus, Alhamdulillah. Kalau dilihat di sini Datuk, kita dilihat memanglah melihat modal Kaabah ini saja memang sudah sesuatu yang menyenangkan hati lah Datuk. Apalagi kalau kita melihat mentelaah buku-buku seperti ini dan kita dipahamkan Datuk juga diamanahkan untuk menyimpan Al-Quran berusia 400 tahun ini. Mungkin dapat menceritakan dari sejarah cerita awal Datuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini adalah ditulis oleh seorang hamba Allah yang asalnya daripada As-Samarkandi. Ia kebetulan pada masa itu ialah keturunannya mungkin generasi yang keberapa tidak tahu lah tuan. Tapi apa yang tidak dinyatakan oleh yang memegang amanah di Makkah dahulu, saya diserahkan Al-Quran ini pada tahun 1991 semasa bertugas sebagai petugas haji di Makkah Mukarramah musim haji. Jadi orang ini telah mengamanahkan kepada saya, ya tolonglah simpan Al-Quran ini kerana saya sudah tua. Entah-entah, tidak tahulah mungkin sehari dua sudah pergi. Adakah Datuk mengenali orang itu? Tidak, sebetulnya tidak mengenali. Hanya saya mengenali daripada seorang sahabat saya, orang Indonesia, yang kebetulan mengatakan bahawa hamba Allah ini akan menyerahkan satu Quran yang sudah lama disimpan olehnya, kerana ia sudah tua. Maka ceritanya itulah. Jadi yang Quran yang sebetulnya ditulis oleh seorang yang bernama Abdul Wahid Abdul Rahim daripada As-Samarkandi. Pada tahun bulan Muharram 1002 Hijriah. Artinya kalau sekarang 1432, berarti 431 tahun sudah umur Al-Quran. Dan alhamdulillah Al-Quran ini dapat kita baca. Walaupun kulitnya mengalami sedikit kerusakan, terutama di muka depan ini. Tidak ada lagi nama Qurannya. Tinggal lagi kulitnya saya sudah agak-agak rapuh sudah. Ya. Dan dalam pada Datuk mungkin ada bukti-bukti yang Quran ini menandakan ia dicetak dalam ataupun ditulis dalam tangan. Tulis dengan tangan. Ada di dalam kulitnya ke apa? Cuma dinyatakan pada ini saja, pada di luar Al-Quran saya dinyatakan bahawa ini telah ditulis oleh orang yang dulu. Berarti zaman berzaman diwarisilah dan alhamdulillah mungkin membawa keberkatan. Apalagi barangkali di negara Brunei Darussalam ianya disimpan Quran berusia 400 tahun ini. Satu khazanah yang amat tinggi nilainya dan mungkin agak sukar untuk mencari gandingannya barangkali tuan, tapi alhamdulillah masih dapat dibaca ni Datuk. Masih dibaca lagi. Jadi apabila Datuk diamanatkan untuk menerima Al-Quran ini, macam mana yang dapat Datuk gambarkan lah masa itu Datuk? Pada masa itu saya menerima ialah perasaan saya lah. Saya macam orang percaya lah. Artinya kalau penghargaan tinggi daripada satu keluarga kepada saya, syukur alhamdulillah lah. Sehinggalah sampai sekarang saya simpan.
dengan cara yang terbaik, dan ada sedikit ialah saya simpanlah apa bahan-bahan untuk pengawet supaya jangan rusak. Supaya jangan ada gagat dan apa Itulah. segalanya. Dan setelah Datu membawa balik sehingga sekarang ini mungkin Quran ini dibaca juga barangkali. Ya. Digunakan. Ada kan? digunakan. Alhamdulillah Datuk. Dan dalam menyimpan itu selain daripada itu macam mana cara memeliharanya ni Datuk? Saya taruh dalam satu kaca. Dalam kaca. Kaca. Kemudian sentiasa dianulah diawas-awas macam seminggu sekali dilihat supaya jangan ada orang ada sedikit kerusakan ke. Kita jaga betul-betul. Dan saya pun ada minta nasihat dari pihak museum supaya dapat memberikan apa juga bahan-bahan yang bersesuaian untuk saya pakai untuk menjaga kertas-kertasnya. Jadi dalam pada Datuk setelah dibaca dari awal hingga akhir dan khatam, apakah barangkali ayat itu memang tidak ada yang salah barangkali? Tidak. Tapi alhamdulillah mungkin rezeki Datuk dan rezeki di negara kita ini ada ini diserahkan kepada Datuk. Ya, dan dalam pada itu bila memelihara Al-Quran ini dalam menyimpannya dengan mungkin satu tugas yang berat nih Datuk. Ya, betul. Macam mana pandangan Datuk? Ya, saya akui betul. Tapi saya sudah beritahu dengan istri saya supaya disimpan. Sebagai satu wasiat saya lah. Kalau disimpan siapalah daripada saya punya generasi demi generasi anak-anak saya, cucu saya lah. Akan terus dijaga. Siapa saja yang boleh mempunyai kesanggupan untuk menyimpan nanti. Kita pegang amanah yang telah bukan disampaikan. satu perkara yang mudah. Dalam perkara ini mungkin ada saranan-saranan Datuk lah kepada petani umat Islam umpamanya dalam memegang amanah ini dan juga bukan saja Al-Quran, apa juga yang berbentuk ilmu dan sesuatu yang baik diamanahkan kepada kita ini. Mungkin ada nasihat Datuk lah dalam perkara ini. Saya sebetulnya bersyukur kepada Allah SWT kerana ada orang percaya kepada saya sebagai orang biasa lah. Jadi dalam pada itu orang ini tentulah menaruh harapan yang tinggi pada saya. Jadi harapan itu saya tunaikan dengan sebaik mungkin lah saya buat insya-Allah. Dan dalam pada ini juga ada beberapa Quran sudah diamanahkan kepada saya. Quran ini bukan disampaikan dari orang Thailand. Orang Thailand Muslim yang datang ke rumah saya, dia kata tolong simpan Quran ini lagi. Quran ini dia dapatnya masa peperangan berlaku, masa itu dia menuntut di Pakistan. Dan Quran ini mungkin dia jual begitu rendah sekali. Orang itu bercakapnya mungkin rendahnya harganya. Sekadar untuk dapat makan saja dia kata. Jadi Quran inilah sebagai contoh lagi amanah orang ini kepada saya supaya mungkin ini Quran yang dipanggil warisan daripada generasi ke generasi. Kerana saya dapati tulisannya agak berlainan. Satu ada dalam Quran ini ada 5 tulisan. Maksudnya tulisan itu tidak sama urutan-urutannya tidak sama. Berarti mungkin tidak sama orangnya. Tidak sama kemungkinan. Ya. Dan ini tanda-tandanya apa? Ini pembetulan. Pembetulan sedikit. Mungkin ada kesilapan tulisan. Ini membuktikan Quran ini juga ditelaah dari awal hingga akhir, di mana terdapat kesilapan-kesilapan terus dibetulkan ni Datuk. Alhamdulillah seperti yang kita lihat di sini nah. Cuma dengan tanda inilah tidak boleh diubah, tapi ditanda supaya indah lari apa sebenarnya itu. Ya. Dan disebut lain kan? Ya. Sudah lain. Ya, memang betul. Ya. Ya, seni khatnya sudah berbeza ya. Lain lagi. Ada tanda merah pula. Ya. Kertasnya pun agak lain, tebal sikit. Ya. Ya, ini salah satu bukti bahawa yang menulis Al-Quran ini bukan seorang lah, Datuk. Bukan seorang. Dan mungkin satu keluarga. Jadi satu keluarga yang pertama turun kepada anak menulis, kemudian kepada cucu lagi, turun temurun. Mungkin 5 generasi. Ya. Apakah barangkali kulitnya ni boleh diubah suai supaya lebih kokoh dan sebagainya? Ya mungkin, tapi saya tak biarkan yang aslinya itulah lebih baik. Sama lah dengan satu Quran lain lagi. Ini pun sahabat saya daripada Thailand tu dia suruh simpan saja. Dia tahu dah dia macam mana dia boleh. Ini memang rezeki Datuk dah diamanahkan. Saya lah. Semua amanah. Ya. Tapi ini cantik sikit tulisannya. Ya. Tapi dia tidak tahu siapa sebenarnya. Pasal dia masa itu dia dikatakannya diserahkan kepadanya untuk disimpan. Kemudian orang yang kawan saya tu dia bagilah sikit duit lah. Sagu hati lah tu sebenarnya. Bukan jual beli harga sebetulnya ni. Kalau harga memang
bila tanda-tanda macam ini adalah tanda pembetulannya, Datuk. Pembetulannya. Alhamdulillah, berarti ini membuktikan bahawa Al-Quran ini telah dibaca juga oleh datu yang diamanahkan untuk menjaga Al-Quran ini. Ya. Inilah kata orang apa? Rezeki lah. Alhamdulillah. Rezeki saya Ya. Jadi barangkali selain daripada Datu bila menyimpan amanah ini, Datu dapat memberikan sedikit saranan ataupun nasihat mengenai dengan amanah dalam sudut Islam. Ya. Pada pandangan saya ni, macam secara umumnya lah, mungkin pada mengikut mungkin pada sekarang, pada zaman ini boleh kita ikut. Artinya warisan kita, anak-anak kita. Katalah saya yang pertama menulis Quran. Mungkin umur tak cukup, disambung oleh anak. Tak cukup juga, disambung lagi. Oleh cucu, cicit dan sebagainya tu, Datuk. Tidak apa, masalahnya tulisan tak sama. Masalah yang penting tulisan. Seperti mana yang sekarang ini kan, saya baru-baru ini macam melihat ada ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Tulisan tangan oleh belia-belia. Artinya sudah, saya merasa apa? Syukur alhamdulillah. Ada semangat kita sudah yang menulis ni kan. Ya, alhamdulillah. Sesuai dengan firman Allah, inna nazzalnal qur'ana wa inna lahu lahafizun. Itulah maksudnya kan. Artinya Allah Taala tu memelihara Quran ini melalui kita lah. Orang Islam menulis, membaca, menghafaz dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah dengan Al-Quran ini juga sebenarnya tidak ada sedikit perubahan pun. Sedari awal ia diturunkan sehingga sekarang ini itulah Al-Quran. A to Z-nya, alif batanya pun semua tidak berubah dengan maksud dan isi kandungannya juga, Datuk. Alhamdulillah. Jadi dalam amanah ini, bagi seorang yang memegang amanah dalam Islam sebenarnya apa amanah ini, Datuk? Amanah ini ialah kepercayaan kan. Artinya katalah seseorang telah memanahkan saya memegang Quran, saya mesti jaga Quran ini dengan sebaik mungkin. Artinya kalau saya jangan sampai rusak. Kalau ada rusak dibaiki apa semua itulah. Itu yang kepercayaan orang. Kalau orang pun nyuruhnya taruhkan duitku 100 saja 100 jangan berkurang lah tu artinya. Alhamdulillah itulah amanah yang mungkin mudah didengar tetapi agak berat sebenarnya untuk dipegang amanah ini. Jadi alhamdulillah pihak Rampai Pagi mengucapkan terima kasih Datuk dan tahniahlah atas penjagaan Al-Quran yang berusia lebih 400 tahun ini dan juga ada Al-Quran dari Thailand dari Afghanistan. Afghanistan, alhamdulillah. Jadi dan banyak lagi sebenarnya buku-buku simpanan Datuk sini untuk rujukan-rujukan seperti juga kita melihat di sini The Bible, The Quran and the Science ini sebenarnya ada satu kajian ni. Betul. Alhamdulillah dan asalnya ni pengarang ini ialah sebenarnya bukan Islam. Bukan Islam ni asal dia. Tapi pada masa zaman dulu agak-agak 1920-an kerajaan Mesir dengan kerajaan Perancis ada MOU berhubung dengan Mami. Mami itu macam mana boleh kokoh, tahan, tak hilang. Jadi dia apabila mayat itu sampai dapat jenazah mayat itu disampaikan kepada kerajaan Perancis. Ini orang inilah yang mengkaji, Maurice Bucaille inilah mengkaji. Apabila kajiannya itu berhasil, kerana ada penemuan-penemuan di sana mengapa mayat Mami itu kokoh, tahan, mengapa? Itu adalah kajian itu. Ia pun dihadiahkan sebagai satu hadiah akademik yang tertinggi sekali di Perancis. Tapi walau macam mana pun, oleh kerana ada orang Islam pada masa itu, dia kata memang Al-Quran dah cakap gini. Memang dikekalkan. Memang sudah ada di dalam Al-Quran. Supaya orang boleh mengetahui, berfikir mengenai kejadian Allah SWT. Itu sebetulnya. Itu satu keunikan. Jadi apabila cuma itu, dia lunya. Apabila orang ini, dia pun mengkaji Al-Quran. Mengenai ayat Al-Quran. Dan mengkaji Quran dan secara langsung dia belajar bahasa Arab. Apabila belajar bahasa Arab, apabila belajar bahasa Arab, terus belajar lagi mengkaji tiap Al-Quran seterusnya. Inilah timbul kita mengenai dengan saintifik Al-Quran itu. Itulah keajaiban Al-Quran. Sebenarnya sebelum terjadi segalanya ada di dalam Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Seperti yang saya katakan tadi ini malah Al-Quran itu segalanya. Ilmu ada di dalamnya, Datuk. Jadi bila pihak Rampai Pagi mengucapkan terima kasih Datuk dan tahniah. Mudah-mudahan ia akan dapat terjaga, terkawal dengan baik agar tidak rusak dan sebagainya. Itulah satu keajaiban yang kadang-kadang memang di luar dugaan kita. Tapi satu keanehan kepada Datuk sendiri yang mana beberapa Al-Quran diserahkan kepada Datuk secara percuma.
cuma hanya memberikan sagu hati. Itu bukan jual beli sebenarnya. Kalau mengikut jual beli memang dengan harga 400 tahunan ini satu nilai yang agak tinggi. Tetapi Al-Quran tidak dijual beli. Cuma kalau petani membeli Al-Quran kira sedekah atau kira apa? Hadiah. Hadiah sebenarnya. Jadi itulah dalam bidang Al-Quran. Mudah-mudahan ini akan memberikan satu sumber inspirasi ke petani dan membawa keberkatan kepada Datuk sendiri dan juga petani negara Brunei Darussalam dan pemimpin petani negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Itulah sedikit cerita mengenai dengan Al-Quran yang lebih 400 tahun diserahkan, diamanahkan kepada Datuk sendiri untuk menjaganya. Jadi Alhamdulillah, hingga kita jumpa lagi. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.